Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rakan-rakan saya dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang teori John Holland bagi memenuhi tugasan kursus SGTQ 3113 Kemahiran Kaunseling Kerjaya. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 1 terlebih dahulu. Okey, yang pertama ialah Muhammad Afizan bin Safi'i. Yang kedua ialah saya sendiri iaitu Nur Aisyah Nabila binti Muhammad Azmi. Yang ketiga ialah Nur Farah Atirah binti Pakri. Dan terakhir sekali ialah Nur Syazana binti Muhammad Zuri. Isi kandungan bagi pembentangan kami pada hari ini ialah yang pertama, sejarah perkembangan teori dan pengasas teori. Yang kedua ialah konsep utama. Yang ketiga ialah inventory kerjaya. Yang keempat mengenai model, teknik dan pendekatan. Yang kelima ialah aplikasi dalam kaunseling kerjaya. Dan akhir sekali ialah penutup. Di sini saya akan menceritakan tentang pengasas teori John Holland. Nama sebenar pengasas teori John Holland ni ialah John Lewis Holland. Beliau lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 dan berasal dari Omaha, Nebraska. Beliau merupakan anak kepada seorang eksekutif pengiklanan dan seorang guru sekolah rendah. Beliau juga merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya akan menceritakan tentang perkembangan kerjaya Holland. Beliau merupakan seorang profesor emeritus sosiologi di Universiti Johns Hopkins. Pada awalnya, beliau bermula dengan bidang muzik iaitu selama 12 hingga 22 tahun dan terus memasuki bidang psikologi. Beliau juga merupakan pemegang ijazah Doktor Falsafah dan mula berkecimpung dalam pengajaran dan penyelidikan di universiti. Beliau juga berjaya menghasilkan teori Holland. Beliau menulis teorinya di beberapa buah buku dan berjaya menghasilkan alat penilaian vokasional berdasarkan teori Holland. Seterusnya ialah mengenai sejarah perkembangan teori Holland. Okey, teori kerjaya Holland ni merupakan hasil kajian Holland terhadap personaliti yang memfokus kepada tipologi dan banyak dipengaruhi oleh trait dan faktor. Okey, teori ni diperkenalkan pada tahun 1959 dan telah dikemaskini pada tahun 1966, 1973, 1978, 1985 dan 1996. Walaupun pada asasnya, teori ini merupakan teori pendekatan struktur yang lebih menekankan aspek keselarasan antara jenis personaliti dan jenis persekitaran. Namun, teori ini juga dengan baik menjelaskan bagaimana personaliti seseorang itu terbentuk dan berkembang. Seterusnya, trait-trait personaliti ni biasanya dikenal pasti melalui kecenderungan terhadap mata pelajaran sekolah, aktiviti rekreasi, hobi dan kerja. Sementara, minat vokasional pula boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti menurut Browns and Brooks 1984. Okey, baiklah, beralih pula pada konsep utama di dalam teori ini, di mana teori ini menjelaskan tentang tingkah laku vokasional serta mencadangkan beberapa idea praktikal bagi menolong individu dalam memilih kerja, menukar kerja serta memperolehi kepuasan bekerja. Holland 1978, 1985 dan 1996. Okey, dalam teori ini juga dia memberi perhatian dalam membincangkan perkembangan jenis personaliti, perubahan personaliti, kebolehan personal, tingkah laku kerjaya, tingkah laku pendidikan dan tingkah laku sosial. Dan di dalam teori ini juga dia mementingkan tentang pemilihan kerjaya, di mana pemilihan kerjaya ini ialah satu ekspresi personaliti individu. Kepuasan kerja, pencapaian produktiviti dan stabiliti ini adalah berkadar terus dengan darjah keselarasan antara jenis personaliti individu dengan jenis persekitaran tempat individu tersebut bekerja. Seterusnya, kita bincangkan mengenai topik inventory minat kerjaya yang ada di dalam teori Holland ini, iaitu menggunakan alat ukur Self-Directed Search ataupun SDS. SDS ini merupakan satu panduan ke arah pengurusan pembelajaran dan kerja, dan SDS ini dijalankan berdasarkan kajian terhadap bagaimana seseorang manusia tersebut memilih kerjaya mereka masing-masing pada masa akan datang. Dan alat ukuran ini kebiasaannya mengandungi 192 item yang mempunyai pilihan jawapan ya atau tidak untuk mengukur minat kerjaya ataupun jenis personaliti seseorang. Dan di Amerika, dipercayai bahawa dengan menggunakan ujian ini didapati mempunyai kebolehpercayaan dan kesahihan agak tinggi nilainya terhadap minat kerjaya seseorang lah. Dan cara
mengendalikan ujian SDS ini adalah kita sarankan seelok-eloknya dijalankan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kita sediakan kepada responden seperti kerusi dan meja. Dan walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidaklah ditetapkan, tetapi seeloknya diselesaikan dalam masa 20 ke 30 minit sahaja. Dan selain itu, segala arahan yang disediakan dalam borang perlulah diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian tersebut, dan para responden perlulah menjawab soalan tersebut dengan minat mereka saja, bukannya mengikut pandangan orang lain. Jadi kita tak boleh ikut rakan kita punya jawapan, kita perlu ikut kita sahaja. Dan menurut Holland ni juga terdapat 6 jenis personality, iaitu yang pertama realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Jenis personality yang pertama iaitu realistic. Individu yang mempunyai personality ini lebih mempunyai kemahiran atletik dan mekanikal. Dan individu seperti ini dia seperti macam kurang gemar bersosial dan mempunyai kemahiran interpersonal yang lemah. Jadi mereka lebih suka bekerja dengan objek, mesin peralatan, tumbuhan dan binatang. Dan biasanya orang seperti ini lebih suka bekerja di luar bangunan berbanding di dalam bangunan. Dan contoh pekerjaan yang sesuai bagi mereka iaitu seperti jurutera awam, operator mesin dan mekanik kereta. Dan yang seterusnya jenis personality investigative. Jenis individu investigatif ini adalah seperti suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, suka membuat penyelidikan, menganalisis dan menyelesaikan masalah semuanya melalui penyelidikan. Dan individu jenis ini juga mempunyai kemahiran saintifik dan matematik yang tinggi dan meminati kerjaya yang bercorak teknikal. Dan contoh pekerjaan yang sesuai bagi mereka adalah seperti doktor perubatan, ahli biologi, penyelidik sains ataupun ahli fizik. Jenis personality artistik pula ini merupakan individu yang berpersonaliti yang agak extrovert serta gemar bersosial dengan orang lain, di mana berbeza dengan personality realistik tadi, mereka juga tidak selesa dengan kerja yang secara berstruktur tinggi, secara rutin ataupun berulang-ulang. Dan dalam kebanyakannya mereka ini selalunya menggunakan imajinasi dan kreativiti mereka sendiri. Dan contoh pekerjaan artistik adalah seperti penyanyi konser ataupun wartawan-wartawan di televisyen. Dan jenis personality yang seterusnya adalah kita ada personality sosial, iaitu jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan mana-mana manusia. Dan mereka ini berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, memperkembangkan, mengubati serta membuat kebajikan kepada orang lain. Dan biasanya mereka mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata serta mahir dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan mereka mempunyai matlamat, iaitu mereka suka membuat kebajikan kepada orang lain. Dan contoh pekerjaannya adalah seperti seorang guru, pegawai perhubungan awam ataupun pengarah agensi kebajikan. Jenis personality enterprising pula adalah jenis individu yang suka bekerja dan suka berinteraksi dengan manusia. Dan mereka mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan individu-individu lain. Kalau kita cakap sebagai leader lah. Dan contoh pekerjaan yang sesuai bagi seorang enterprising ni adalah seperti pengurus jualan, pengurus pengeluaran ataupun jurujual yang ada di dalam industri tersebut. Dan jenis personality yang terakhir iaitu kita ada personality conventional, iaitu jenis individu ini ialah suka bekerja dengan data dan nombor. Dan mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam menggunakan nombor-nombor dalam pekerjaan mereka. Dan mereka selalunya melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu pekerja dengan lebih terperinci. Dan mereka ini bersifat akur dan mengikut arahan. Dan contoh pekerjaan yang sesuai bagi mereka ada seperti accountant, kerani bank, operator komputer ataupun jurujual insurans. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik pengelolaan ujian SDS. Jadi sebelum klien memulakan
ujian STS ini, kaunselor perlulah menyediakan inventory yang lengkap kepada klien terlebih dahulu. Selepas itu, kaunselor juga perlu menyediakan tempat yang terapeutik kepada klien supaya klien kita ni berada di tahap yang selesa ketika menjalani ujian STS. Semasa ujian STS dijalankan juga, kaunselor perlu memberikan penerangan mengenai tempoh masa menjawab ujian inventory kerjaya ini, di mana tempoh masa hanyalah 30 minit sahaja. Jadi selepas itu, kaunselor juga perlu menerangkan semua arahan yang terdapat dalam inventory kerjaya kepada klien. Selepas sahaja klien habis menjawab ujian STS ini, kaunselor perlu membuat pengiraan bersama-sama dengan klien mengenai pengiraan skor bagi menginterpretasikan keputusan yang diperolehi daripada klien yang tadi. Jadi klien dan kaunselor perlu membuat perbincangan berdasarkan hasil analisis yang kita dapat daripada result ujian STS klien tadi. Seterusnya adalah cara pengiraan skor ujian STS. Baiklah, seperti yang terlihat sekarang, ini menunjukkan gambar bagi borang jawapan ujian STS. Pada kotak yang berwarna hijau di bawah itu, ia menunjukkan 6 jalur bagi wakil kepada kod riaset. Manakala anak panah yang ditunjukkan dalam gambar itu pula, ia menunjukkan 32 baris yang mewakili item-item soalan yang terdapat dalam borang soalan ujian STS. Jadi bagaimana cara kita nak mengira skor bagi ujian STS ini adalah terdapat pada jalur yang berbeza yang mengikut kod riaset itu, kita kira berapa banyak tanda Y. Contohnya pada jalur huruf R, kita kira yang bertanda Y ada 10 mata. Jadi kita akan tulis 10 pada tempat kosong yang berada dalam borang jawapan tersebut. Pada jalur I pula ada 20 yang bertanda Y. Jadi kita tulis 20 pada tempat jawapan yang disediakan. Jadi kita akan kira berapa banyak tanda Y mengikut jalur kod riaset itu. Seterusnya, akhir sekali kita pilih 3 kod yang tertinggi dalam kotak riaset. Jadi dengan cara ini kita dapat mengenal pasti kecenderungan kerjaya yang diminati oleh klien. Jadi inilah contoh tentang cara pengiraan kod STS. Pada slide ini, ia menunjukkan kod S adalah mata yang tertinggi yang diperolehi, iaitu 30 mata. Diikuti oleh kod I, iaitu investigatif, 25 mata. Dan kod ketiga yang tertinggi adalah kod A, iaitu artistik, dengan skor 22 mata. Jadi kod riaset yang diperolehi oleh klien adalah SIA. Jadi kod ini mewakili kumpulan pekerjaan seperti kaunselor, psikologis dan lain-lain yang hampir dengan kategori pekerjaan ini. Siapa yang boleh mengambil ujian STS ini? Baiklah, kita lihat daripada skop kita, iaitu kita ni sebagai bakal guru kaunseling yang akan ditetapkan di sesebuah sekolah. Jadi ada 2 kategori yang digalakkan untuk menjawab ujian STS ini, iaitu yang pertama adalah kategori pelajar lepasan tingkatan 3, di mana mereka ini digalakkan untuk mengambil ujian STS ini supaya para pelajar dapat mengenal pasti minat dan laluan akademik mereka pada peringkat yang seterusnya. Jika contohnya pelajar itu cenderung kepada kemahiran elektronik, kemahiran mekanik dan lain-lain, mereka ini digalakkan untuk meneruskan pengajian ke arah aliran kemahiran di institusi TVET. Yang kedua pula adalah pelajar lepasan tingkatan 5. Jadi kebanyakan pelajar lepasan tingkatan 5 ini mereka
rasa confused untuk sama ada meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya atau mereka ingin bekerja. Jadi dengan menggalakkan mereka untuk menjawab ujian STS ini, mereka akan nampak hala tuju mereka ke mana selepas tamatnya habis SPM ini. Contohnya mereka ini minat ke arah art. Jadi mereka boleh menyambung diploma tentang kos kesenian yang ada di Universiti Awam yang berada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Hafizan. Saya adalah pembentang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang aplikasi dalam kaunseling kerjaya. Seterusnya, aplikasi dalam kaunseling kerjaya akan dibahagikan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, aplikasi dalam konteks kaunseling individu, aplikasi dalam konteks kaunseling kelompok, dan juga yang terakhir adalah aplikasi dalam konteks pendidikan di sekolah. Jadi, saya akan menerangkan 3 aplikasi ini di slide seterusnya. Baiklah, kita boleh lihat perkara seterusnya adalah saya ingin menerangkan tentang aplikasi kaunseling kerjaya dalam konteks kaunseling individu. Maka, boleh dikatakan bahawa ia adalah satu proses interpersonal yang digunakan untuk membantu klien dalam pemilihan perancangan ataupun perkembangan kerjaya yang mereka minati. Seterusnya adalah tentang perancangan. Ini kita boleh lihat bahawa perancangan atau pemilihan ataupun perkembangan kerjaya itu biasanya akan dipengaruhi oleh aspek peribadi, keluarga, rakan sebaya dan persekitaran dan juga emosi individu itu sendiri sebagai satu faktor dalaman ataupun luaran. Kita boleh lihat secara luas bahawa perkara ini perlunya kaunseling kerjaya ini diaplikasikan dalam konteks kaunseling individu disebabkan kita ingin membantu klien kita secara interpersonal dalam membuat satu perancangan ataupun pemilihan ataupun perancangan perkembangan kerjaya, kesedaran kerjaya mereka tentang kerjaya yang mereka minati. Seterusnya, dalam aplikasi kaunseling kerjaya melalui kaunseling individu ini, kita boleh lihat bahawa terdapatnya penggunaan inventory seperti kerjaya Holland, teori Holland ni sendiri ada inventory seperti inventory minat kerjaya Holland yang merupakan satu alat ujian yang disedia pakaikan dalam membantu klien mengenal pasti atau mengkaji personality atau trait-trait yang bersesuaian dengan kerjaya mereka. Maka personality ini akan dibincangkan ataupun diteroka oleh klien dan juga kaunselor sama ada mereka bersesuaian ataupun tidak bersesuaian untuk kerjaya yang mereka minati tersebut. Seterusnya kita boleh lihat kaunseling individu ini dalam konteks kaunseling kerjaya itu sendiri merupakan satu medium untuk klien mendapatkan khidmat, nasihat ataupun bimbingan dalam mengkaji atau meneroka perancangan, pemilihan atau kesedaran atau perkembangan kerjaya dalam hidup mereka sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya adalah tentang aplikasi kaunseling kerjaya menggunakan teori Holland ni kita lihat dapat dalam kaunseling kelompok. Kita boleh tahu bahawa ini adalah satu proses alternatif dalam mencari atau untuk membantu kelompok yang punya masalah dalam perancangan, kesedaran atau pemilihan atau perkembangan kerjaya itu sendiri. Jadi dalam proses kelompok ini iaitu aktiviti kaunseling secara berkumpulan di mana klien dapat meneroka dan juga mencari maklumat-maklumat yang boleh membantu mereka dalam mencari orang kata bagaimana mereka untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya mereka. Seterusnya, kaunseling kelompok ni kita boleh lihat adalah sebagai satu dilakukan dalam konteks ahli kelompok yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah dalam yang boleh mereka mengkaji minat ataupun personality mereka seperti yang saya katakan tadilah, di mana kita membuat satu aktiviti kaunseling kelompok ini adalah untuk membantu mereka berbincang ataupun meneroka sesuatu minat ataupun trait personality berdasarkan teori Holland untuk mereka mendapat satu jalan penyelesaian dalam
perancangan ataupun pemilihan ataupun pengembangan kerjaya mereka. Di sini kita boleh nyatakan bahawa kaunselor bermungkinan boleh berperanan sebagai facilitator yang di mana menggunakan pendekatan teori kerjaya Holland yang melihat kepada tentang aspek PSX. So dapat dalam membantu mereka untuk meneroka ataupun mengkaji minat kerjaya dalam ahli kelompok, di mana mereka akan membincangkanlah perkara-perkara seperti mungkin trait personality mereka, bagaimana mereka bekerja ataupun bagaimana mereka boleh bercakap ataupun bagaimana mereka merasakan diri mereka bersesuaian ataupun tidak dengan kerjaya-kerjaya mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi dalam pendidikan di sekolah. Kita boleh lihat ada 3 perkara di sini. Yang pertama adalah tentang proses perkembangan dan pendidikan, di mana di sini kita boleh lihat bahawa jika kita mengaplikasikan kaunseling kerjaya berdasarkan teori Holland dan sebagainya dalam pendidikan di sekolah, ia akan dapat menyumbang kepada usaha-usaha sekolah secara menyeluruh dalam perkembangan murid melalui aspek kerjaya dan sebagainya. Ini tidak terkeluar dari aspek pendidikan itu sendiri, kerana kita boleh lihat bahawa dalam konteks pendidikan kita, sistem pendidikan kita di mana selepas pelajar tamat PMR, dahulunya PMR, sekarang P3 iaitu pelajar tingkatan 3, mereka akan dimasukkan ke tingkatan 4 yang mempunyai pelbagai aliran. Di sini perlunya aplikasi kaunseling kerjaya ataupun berdasarkan apa-apa teori, tetapi khususnya teori Holland yang menunjukkan minat dan trait personality yang akan membantu mereka masuk tingkatan 4 dengan lebih baik, di mana aliran ini akan mempengaruhi orang kata perjalanan kerjaya mereka untuk menjadi sebagai apa pun sekalipun. Di mana sebagai contoh, saya beri contoh, di mana pelajar sehabis tingkatan 3, mereka masuk aliran sains, tetapi mereka minat kepada kerjaya sebagai seorang bukan dalam bidang sains. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa pentingnya aplikasi kaunseling kerjaya berdasarkan teori Holland ini, minat dan personality itu sendiri dalam pendidikan sekolah. Seterusnya kita boleh lihat bahawa ramai remaja yang tidak mampu membuat keputusan kritikal tanpa bantuan kaunselor profesional. Jadi di sinilah perlunya aplikasi kaunseling kerjaya ataupun berdasarkan apa-apa teori pun, terutamanya teori Holland, untuk membantu pelajar dapat orang kata perancangan kerjaya yang terbaik. Seterusnya adalah untuk menyediakan peluang murid itu sendiri menilai, meneroka dan juga membuat keputusan dalam aspek kerjaya. Sebabnya adalah berdasarkan perkara itu tadi, kerana ramai remaja yang tidak mampu membuat keputusan kritikal tanpa bantuan kaunselor profesional itu sendiri. Jadi ini adalah bagi saya adalah satu sumbangan yang wajar untuk perkembangan kerjaya mereka atau pengembangan pelajar itu sendiri dalam memahami diri mereka. Sebagai contoh, saya berikan ada satu kajian yang menyatakan bahawa minat ini sendiri akan mempengaruhi orang kata aspek pembelajaran mereka, cara mereka belajar. Jadi setamatnya pelajar tingkatan 3, seharusnya kita membuat satu kaunseling kerjaya ataupun penerokaan kerjaya ini dalam membantu mereka mendapatkan aliran di tingkatan 4 itu dengan lebih baik. Seterusnya, aplikasi kaunseling kerjaya berdasarkan teori Holland ini kita dalam pendidikan di sekolah sudah ada dan seharusnya diteruskan ataupun diperbaiki dan ditambah baik melalui sistem perancangan kerjaya takbir sekolah iaitu SPKTS. Maka SPKTS ini dibangunkan oleh Amlah, Mizan dan juga Saleh pada tahun 1998. Jadi sistem ini menyediakan aktiviti yang merancang kerjaya yang baik secara individu maupun kelompok lah. Jadi selain itu, aplikasi ataupun sistem ini akan membantu dalam murid untuk mentafsir skor atau pentafsiran skor dalam kod 3 huruf yang dapat menjelaskan dalam pola personality dari segi 6 jenis personality iaitu Riasek itulah berdasarkan teori Holland ini. Jadi kita boleh lihat bahawa teori Holland ini telah diaplikasikan dalam pendidikan di sekolah di Malaysia iaitu menggunakan sistem perancangan kerjaya takbir sekolah SPKTS. Itu sahaja daripada saya untuk tentang aplikasi dalam pendidikan di sekolah. Kesimpulannya,
berdasarkan perbincangan atau pembentangan hari ini, kita boleh lihat bahawa teori Holland amat menekankan kepada kecenderungan personaliti klien mengikut perkara yang diminati dan dikira mengikut skala pengukuran Rorschach tersebutlah. Dan perkara yang kedua adalah tentang teori Holland ni dapat disimpulkan bahawa sesuai untuk diaplikasikan kepada para pelajar ataupun individu yang masih keliru tentang dengan kelaluan kerjaya mereka. Seterusnya kita boleh lihat bahawa teori Holland ini mempunyai inventory yang mampu ataupun mudah untuk dijalankan di mana-mana sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.